Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dalam Melaka Memilih bersama saya Nazrika yang kini berkampung dan rakan-rakan Israwani di Melaka. Dan antara yang menjadi tumpuan adalah tokoh ini. Tokoh ini merupakan tokoh muda yang berada dalam kerajaan Melaka sebelum ini, sama ada di peringkat Pakatan Harapan dan juga ketika gabungan PN dan juga BN di bawah pentadbiran Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali. Dan tokoh ini untuk pilihan raya negeri ke-15 kali ini berhijrah ke Dewan Undangan baru untuk bertarung. Dan tanpa berlengah masa, apakah yang akan dibawa dan juga akan ditawarkan di tempat baru ini dan bagaimana misi beliau untuk membawa Perikatan Nasional berjaya merangkul ataupun membentuk kerajaan negeri selepas 20 hari bulan. Jadi saya tampilkan yang berbahagia Datuk Wira Muhammad Rafiq Naiza Muhyiddin bersama saya. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama saya Nazrika dalam program Melaka Memilih pada hari ini. Okey Datuk, dalam banyak soalan ini merupakan soalan pertama yang saya ingin ajukan. Ramai mungkin tak biasa dengan Melaka, tak biasa dengan kawasan baru Datuk ini, tetapi saya rasa ramai yang sudah sampai ke sini tanpa disedari. Ikan bakar Duyung, Muara Sungai Duyung, ikan bakar di Crystal Bay, kawasan-kawasan pelancongan di pesisir pantai. Kawasan ini begitu indah. Kawasan ini mendapat limpahan terus dengan kemajuan dan juga pesatnya pelancongan negeri Melaka. Jadi, mengapa Datuk memilih N23 Teluk Mas kali ini? Pertamanya sebagai pemimpin Perikatan Nasional, saya telah diamanahkan oleh parti saya, Perikatan Nasional. Seperti mana semua sedia maklum, pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyudin telah pun mengumumkan untuk saya bertanding di N23 Teluk Mas. Sebagai orang parti, saya bersedia bertanding di mana saja sekiranya diperlukan oleh parti saya, yang mana dirasakan saya boleh memberi kemenangan kepada Perikatan Nasional. Jauh lebih itu, sebenarnya N23 Teluk Mas ni adalah suatu dun yang bukan asing bagi saya. Kerana saya secara peribadinya, semasa saya kecil pun, inilah kampung halaman saya. Saya merupakan orang kampung Ujung Pasir. Keluarga saya ataupun nenek datuk saya itu adalah duduk di Ujung Pasir, dan saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Ujung Pasir daripada darjah 1 sampai darjah 6. Kemudian ayah saya berniaga kedai runcit selama 7 tahun di Ujung Pasir, dan ayah saya juga berniaga selepas tu pembekal gas, gas Petronas, gas memasak di Padang Temu di Taman Jaya selama 10 tahun. Dan saya membesar di Taman Jaya Padang Temu. Jadi antara yang memberi orang kata inspirasi untuk saya kali ini mencuba untuk menawarkan diri sebagai wakil rakyat Teluk Mas adalah saya berhasrat untuk pulang semula ke kampung saya, kampung halaman saya, untuk berkhidmat kepada masyarakat di kampung ataupun di kawasan di mana saya berasal. Dan juga selain daripada itu, saya dapati di N13 Dun Payung Rumput, kita ada calon anak muda yang pernah sering membantu saya sebagai setiausaha Jepron Payung Rumput. Saya rasakan beliau ini ada kelulusan dan ada kerajinan dan sangat tekun untuk berkhidmat kepada rakyat. Sebab itu saya nak bagi ruang kepada seorang calon anak muda ni, namanya Saudara Faris, untuk berkhidmat di situ, dan saya pula beralih ke tempat di mana kampung halaman saya. Datuk, kita lihat sedikit imbasan atau kita recap sikit. Pada 2018 ketika perayu ke-14, calon bersatu Datuk Nur Effendi itu menang dengan agak selesa di Teluk Mas. Dan kita tahu juga UMNO satu ketika dahulu sebelum pilihan raya umum ke-14 merupakan kubu kuat mereka di Teluk Mas. Jadi dalam pertarungan 4 penjuru setelah diumumkan semalam, adakah
Ini merupakan satu kelebihan kerana dulunya Datuk Noor Effendi yang menarik sokongan daripada Datuk Seri Muhammad Sulaiman Muhammad Ali itu ada memberi sedikit kelegaan ataupun sedikit kelebihan berbanding UMNO yang kalah ketika itu, dan apabila meletakkan Datuk Razak dan ada dua calon lain dari Bebas dan juga dari Pakatan Harapan, di mana posisi Datuk Rafiq dalam pertarungan 2 minggu ini? Ya, saya kira dari segi calon di N23 Teluk Mas ni, pertamanya orang Teluk Mas saya dapat maklum balas, mereka nakkan anak tempatan. Jadi kalau dilihat dari segi calon yang lain tu dalam yang mewakili parti-parti politik, mereka bukan daripada mewakili kawasan di sini. Dan ada satu calon bebas yang datangnya daripada anak tempatan. Jadi kalau dilihat daripada 4 calon tu, 2 merupakan anak jati N23 Teluk Mas atau penduduk di sini. Yang lagi 2 tu bukan daripada kalangan penduduk ataupun anak N23 Teluk Mas. Jadi di situ saya lihat ada sedikit kelebihan kepada saya, kerana walaupun saya ada seorang lagi yang anak dalam kawasan yang saya tandingi ini, yang datangnya daripada kawasan ini, tetapi rakyat di sini kita tahu, terutamanya rakyat Malaysia di Semenanjung dan juga khususnya di Negeri Melaka, mereka belum bersedia untuk, dalam sejarah atau track record yang kita lihat, belum ada calon bebas lagi yang berjaya mendapat tempat dalam pilihan raya terutamanya di Negeri Melaka. Dan saya melihat ini ada kelebihan kepada saya, kerana rakyat di DUN Teluk Mas ni mahukan satu parti yang ada track record. Track record iaitu kalau kita lihat Parti Perikatan Nasional ataupun yang dipengusikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, sudah ada track record yang baik di peringkat persekutuan. Yang mana kita lihat bagaimana apabila Parti Perikatan Nasional menerajui Kerajaan Perikatan Nasional, pelbagai perancangan-perancangan pelan pemulihan negara yang telah digariskan oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin itu, dengan pakej ransangannya hari ini kita lihat telah memberi satu penyelesaian ataupun pemulihan secara berperingkat-peringkat. Apabila menawarkan diri di N23, kawasan ini merupakan, boleh dikatakan, separa bandar, pinggir bandar dan sebagainya kampung. Dan Melakanya, kalau kita dari orang kata pun sepadan Negeri Sembilan hinggalah ke sepadan Muar, kita boleh memandu sekitar 1.5 jam, tak ada masalah, kerana infrastrukturnya hampir sempurna, lengkap dan sebagainya. Tetapi pastinya ada isu-isu yang berbangkit di kawasan N23 di Teluk Mas ini. Jadi apakah isu yang Datuk sudah lihat yang perlu ada penyelesaian tuntas dari wakil rakyat dan mereka yang akan dipilih pada 20 hari bulan untuk kawasan Teluk Mas ini, Datuk? Ya, saya lihat yang pertamanya ialah ada sejumlah yang agak signifikan, ratusan rakyat di dalam kawasan Teluk Mas ni datang daripada golongan nelayan. Dan nelayan ini mengadu kepada saya tentang isu-isu berkaitan dengan infrastruktur yang perlu kita bagi sokongan dan dukungan pada golongan nelayan ini untuk mereka mencari rezeki ataupun nafkah, meneruskan kehidupan. Sebab itu, kalau kita lihat daripada pemerhatian saya, antara isu yang berbangkit adalah isu jeti, isu tempat membasuh bot, isu infrastruktur, kelengkapan-kelengkapan lain berkaitan dengan usaha mereka untuk menjadi atau meneruskan profession mereka sebagai nelayan. Dan ada yang sebut, ada yang berkait dengan tapak parking kereta untuk nelayan ataupun untuk makanan ikan bakar, medan selera ikan bakar. Dan juga jalan-jalan yang
menghala ke tempat penangkapan atau JT ataupun tempat mereka meletakkan bot itu perlu dibaik pulih. Ini semua antara isu yang saya kira perlu diberi perhatian oleh wakil rakyat N23 Teluk Mas kepada golongan nelayan. Selain itu, saya fikir isu menyediakan peluang-peluang ekonomi kepada masyarakat di N23 Teluk Mas. Kita tahu bahawa selepas daripada menghadapi pandemik COVID-19 ini, keadaan ekonomi rakyat baru dalam proses pemulihan dan perlukan satu dokongan daripada kerajaan atau wakil rakyat setempat untuk mereka pulih semula. Jadi penting untuk wakil rakyat mengenal pasti sumber-sumber ekonomi yang terjejas di kalangan rakyat Dun Teluk Mas supaya setiap agensi-agensi berkaitan, termasuk agensi-agensi pembiayaan yang boleh membantu, sebagai contoh modal-modal yang telah pun mereka habiskan untuk meneruskan kelangsungan hidup, dapat disokong dan didukung semula oleh wakil rakyat yang bakal dipilih nanti, termasuk agensi berkaitan dengan MARA, Tekun, Amanah Ikhtiar dan sebagainya. Ini semua antara yang mungkin boleh diberi perhatian. Selain daripada pembiayaan untuk melonjakkan semula ekonomi masyarakat setempat, mereka juga mahukan peluang-peluang perniagaan. Peluang-peluang perniagaan yang boleh kita usahakan, yang mungkin kita lihat Teluk Mas ini adalah satu kawasan tumpuan pelancong. Ada medan-medan ikan bakarnya dan mungkin boleh diusahakan satu pusat tumpuan, dah terlanjur orang datang memakan ikan bakar. Apakah tarikan lain yang boleh diwujudkan di kawasan persekitaran untuk melonjakkan lagi ekonomi di masyarakat setempat? Menarik. Saya rasa itu antara yang ingin didengar oleh masyarakat Teluk Mas ini, kerana mereka ingin bangkit segera dengan pasca pandemik dan menuju ke era endemik. Kalau boleh saya tambah sedikit, infrastruktur. Ini biasa. Di mana-mana pun saya dulu di N13 Paya Rumput pun saya telah mengusahakan sebuah masjid yang telah diluluskan. Saya telah mendapatkan kelulusan untuk pembinaan sekolah agama baru. Saya telah mewujudkan satu medan selera yang lebih selesa. Kalau dulu banyak peniaga-peniaga di depan CIMB Cheng dulu, kawasan saya tu meniaga di tepi jalan. Dan maka tempat itu agak bahaya dan juga kurang kondusif. Tapi track record saya di Dun yang sebelum ini ialah saya telah menyediakan ada dua pusat penjaja, satu penjaja, satu lagi R&R yang cukup selesa di Cheng itu, supaya ada premis perniagaan yang lebih selesa. Dan ini antara fokus saya untuk N23 di Teluk Mas. Okey. Datuk sebagai pimpinan peringkat negeri dan juga pengurusi Perikatan Nasional Peringkat Negeri Melaka, ini satu jawatan yang besar untuk dilihat sebagai, mungkin akan dilihat sebagai calon Ketua Menteri Melaka. Itu diwawarkan oleh pihak penganalisis dan juga pihak media. Adakah Datuk merasakan itu kenyataan ataupun cakap-cakap politik di warung-warung, di kedai-kedai kopi, di medan ikan bakar dan sebagainya? Ya, saya soalan tu saya kira ianya satu persoalan yang dibangkitkan oleh rakyat, dan saya fikir ini bukan masanya untuk saya menjawab. Saya bukanlah orang yang tepat untuk menjawab, kerana keputusan itu harus diputuskan oleh pucuk pimpinan Perikatan Nasional itu sendiri. Tetapi saya kira jauh lebih penting adalah fokus kita untuk memenangkan dulu Perikatan Nasional, dan saya yakin bila sampai masa yang sesuai nanti, biarlah Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan siapakah calon Ketua Menteri Melaka bagi Perikatan Nasional. Mengapa tidak dapat ditetapkan lebih awal supaya rakyat boleh menggambarkan inilah Ketua Menteri yang kita inginkan, dan inilah rakan-rakan mereka yang kita akan undi untuk membentuk Kerajaan Negeri Melaka? Ya, saya yakin Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin akan mengumumkan sebelum pilihan raya negeri kita nanti. tunggu. Okey, sehubungan itu Datuk Rafiq,
Apakah tawaran sebenarnya Perikatan Nasional kepada rakyat negeri Melaka? Saya fikir Melaka ini adalah sebuah negeri yang cukup unik. Walaupun saiznya agak kecil, tetapi dia adalah satu negeri yang satunya menjadi tumpuan pelancong daripada dalam dan luar negara. Cuma ketika pandemik itu agak terjejas tumpuan pelancong itu. Tetapi kita lihat sekarang ini sudah mula kenderaan berpusu-pusu datang ke Melaka. Dan Melaka ni sebagai negeri pelancongan, kita perlukan produk-produk pelancongan yang baru yang perlu dicetuskan oleh kerajaan yang bakal dibentuk nanti selepas pilihan raya negeri nanti. Kerana produk-produk yang ada ni seperti Melaka River Cruise, Menara Taming Sari, yang ada hari ini agak lama sudah kita nak menggunakan modal yang sama setelah bertahun-tahun. Dan rakyat ataupun pelancong mahukan produk-produk baru yang menjadi daya tarikan baru yang boleh diketengahkan untuk menarik lebih ramai pelancong datang ke negeri Melaka. Sebab itu saya fikir antara fokus kerajaan Perikatan Nasional sekiranya dapat dibentuk selepas pilihan raya negeri Melaka ini adalah memperkasakan industri pelancongan di negeri Melaka dengan memperkenalkan produk-produk pelancongan yang baru yang lebih boleh menarik minat pelancong dalam dan luar negara. Selain daripada itu, Melaka juga adalah sebuah negeri industri. Negeri industri yang saya dulu ada pengalaman sebagai Exco Perindustrian, Perdagangan dan Pelaburan Negeri Melaka. Saya berjaya berunding dengan sebuah kilang di Jerman yang mana kilang sensor yang menggunakan jenama Leuser. Leuser ini adalah kilang sensor yang antaranya membekalkan sensor-sensor untuk automotif, termasuk kepada jenama-jenama besar seperti BMW dan sebagainya, Audi dan sebagainya ini. Dan ini produk-produk yang ataupun pelaburan-pelaburan yang berimpak tinggi, yang mempunyai bukan saja nilai pelaburan yang tinggi tetapi yang berteknologi tinggi, yang mampu mewujudkan peluang-peluang pekerjaan baru kepada rakyat negeri Melaka ini perlu diwujudkan. Dan kawasan perindustrian di negeri Melaka ini, iaitu industrial park, pusat-pusat industri ini, taman-taman industri ini sudah agak semakin padat. Sesak, sudah berkurangan. Jumlahnya sudah tidak mampu menampung, menarik minat pelabur-pelabur baru. Jadi antara tumpuan kerajaan Perikatan Nasional nanti adalah untuk mewujudkan satu pusat perindustrian atau industrial park yang baru ni, yang sophisticated, yang gated and guarded, yang ada lebih teratur sistem pengurusannya, supaya bila pelabur, kita berunding dengan pelabur, kadang-kadang pelabur tidak mahu tunggu. Saya ada pengalaman pergi misi-misi pelaburan, dia tanya ada tak yang dah ready, tersedia, tanah-tanah yang tersedia, pusat industri yang tersedia, yang boleh memberi mereka satu keadaan di mana mereka nak buat keputusan dengan cepat. Pelabur ni kadang-kadang dia bersaing antara satu dengan sama lain. Kalau mereka lambat, maka mereka tertinggal. Jadi perlu ada satu ekosistem pelaburan yang cukup bersedia, yang mampu menerima bila-bila masa saja kehadiran para pelabur yang orang kata mampu memberi lonjakan ekonomi kepada negeri Melaka. Selain itu, kalau saya boleh tambah sedikit, kita juga kena menyelesaikan isu-isu asas. Saya ambil contoh isu banjir yang sudah berlarutan di Melaka ini. Kawasan tertentu ini perlu ada sokongan dan dokongan daripada kerajaan persekutuan juga, dan juga kerajaan negeri. Juga isu pengurusan air, yang mana kadang-kadang Melaka ni sampai satu tahap terpaksa dicatu air. Ada gangguan yang mana menjejaskan kehidupan rakyat. Ini satu perkara yang menjadi mimpi ngeri rakyat, yang perlu kita selesaikan secepat mungkin. Dan juga saya juga ada menerima
permohonan daripada masyarakat India di negeri Melaka bahawa mereka rasa sedih setelah lama mereka memohon untuk mendapatkan sebuah rumah atau tanah untuk abu mayat. Itu upacara keagamaan untuk dihanyutkan ke laut. Tapi sehingga daripada kerajaan sebelum ini, Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, isu itu tidak diselesaikan. Dan ini juga antara isu-isu yang mungkin saya akan beri tumpuan supaya keharmonian masyarakat berbilang kaum ni dapat menjalankan upacara-upacara keagamaan masing-masing ni. Kita nak menunjukkan bahawa kerajaan Perikatan Nasional ni bukan kerajaan Melayu, tetapi inilah kerajaan yang boleh mewakili, membawa suara masyarakat berbilang kaum, berbilang agama, berbilang budaya, berbilang bahasa, berbilang bangsa di negeri Melaka ini. Orang Melaka ni ada Portugis, India, Cina, Melayu, Baba Nyonya. Inilah keunikan etnik-etnik di Melaka ini yang kita, kerajaan Perikatan Nasional, bersedia untuk memberikan perkhidmatan dan juga menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan pelbagai pihak ini. Macam saya menemubual bakal Ketua Menteri Melaka nampaknya. Okey, tahu. Mungkin mulut saya manis. Datuk, akhir sekali, ramai beranggapan pilihan raya negeri ini merupakan satu ujian ego parti politik. Sebab itu rasional setiap jajaran politik itu perlu diraikan. BN mereka bertanding semua kawasan, PN semua kawasan dan PH pastinya, dan ramai sekali muncul calon-calon bebas. Tetapi ramai juga agak skeptikal bagi PN dan juga BN ini. Adakah mereka ingin menguji kekuatan mereka di negeri Melaka dahulu untuk pilihan raya kali ini? Selepas itu mereka akan lihat jika mereka tidak mampu mendapat simple majority, mereka akan bergabung semula seperti mana apa yang berlaku selepas langkah Sheraton. Adakah itu Datuk beli idea itu? Sebenarnya bila Perikatan Nasional membuat keputusan untuk bertanding di 28 kerusi, sebenarnya ini komitmen kita. Kita sebenarnya nak membentuk kerajaan Perikatan Nasional. Sebolehnya tidak perlu sekiranya selepas sekiranya rakyat memberi mandat yang mencukupi, sebolehnya kita tidak mahu ada sebarang pergabungan selepas pilihan raya, sekiranya mandat itu mencukupi untuk Perikatan Nasional memerintah. Dan kalau dilihat dalam PRU yang ke-14, banyak orang tidak yakin ketika itu Barisan Nasional tumbang dan Pakatan Harapan yang terpaksa berhadapan dengan 3 penjuru. Ketika itu ada PAS, ada Pakatan Harapan, ada Barisan Nasional. Dikatakan tidak ada satu pihak yang akan mendapat mandat rakyat ketika itu. Tetapi akhirnya pada ketika itu terbukti bahawa ada satu parti walaupun berlaku 3 penjuru mampu mendapat sokongan, dokongan dan juga undi daripada rakyat untuk membentuk kerajaan. Dan saya yakin orang Melaka, sama ada Perikatan Nasional berjaya menubuhkan kerajaan secara simple majority, ini semua tertakluk, terpulang kepada rakyat Melaka. Kalau rakyat Melaka mahukan sebuah kerajaan Perikatan Nasional, maka rakyat Melaka boleh mengulangi apa yang telah dibuat sebelum ini dengan memberi satu mandat yang kuat, sokongan yang padu, kerana 3 penjuru tidak semestinya tidak ada mana-mana pihak mampu membentuk kerajaan. Kita dah buktikan pada PRU 14 ada satu parti walaupun 3 penjuru tetapi berjaya membentuk kerajaan negeri. Dan saya yakin dengan mood yang kita ada, kita tengok di bawah, bila sebelum pilihan raya pun saya dah buat gerai prihatin rakyat daripada bulan 6. Saya tak tunggu pilihan raya. Kita Perikatan Nasional sebelum ini membantu rakyat, tidak kira musim pilihan raya ataupun tidak. Kita bekerjasama dengan sektor swasta, NGO dan sebagainya ini untuk menawarkan harga barang murah di pasaran. Dan bila saya terima kehadiran rakyat di gerai prihatin rakyat, rata-rata mereka memberi sokongan yang cukup padu kepada Perikatan Nasional dan mereka kata mereka akan beri undi dan juga bila sampai PRU ke-15. Tapi masa itu mereka merasakan bahawa medannya adalah PRU yang ke-15. Tetapi hari ini kuasa Allah dengan pergulutan politik juga yang kita tahu apa puncanya, maka hari ini terpaksa bukan diadakan PRU tetapi diadakan pilihan raya negeri. Dan nampak rakyat akan menterjemahkan
sokongan mereka kepada Perikatan Nasional, insya-Allah kita yakin kita mampu mendapat majoriti mudah sekurang-kurangnya untuk Perikatan Nasional membentuk kerajaan Perikatan Nasional dengan sendirinya. Okey, kita pegang ataupun point itu ataupun rasional dari Datuk Rafiq. Terima kasih Datuk Ira. Terima kasih. Kita mungkin akan berterusan memantau kempen trail Datuk Ira dan juga rakan-rakan Perikatan Nasional, dan kita akan tampilkan tokoh-tokoh baru dan muda dari Perikatan Nasional untuk kita letakkan ataupun wawarkan di peringkat Esrawani dan juga di Esrawani. Boleh saya tambah sikit? Sikit, Datuk. Saya nak minta dengan kesempatan yang ada ni supaya seluruh rakyat negeri Melaka, Perikatan Nasional buat pertama kalinya menawarkan hampir 50% anak-anak muda ni bawah 40 tahun. Dan tidak pernah saya dalam sejarah politik negara, saya rasa dalam satu-satu pilihan raya ada jumlah profesional yang terlalu ramai. Sebagai contoh, kita ada 3 calon doktor perubatan yang ditawarkan oleh Perikatan Nasional. Dr. Yazil, Dr. siapa nama tu? Dina dan juga Dr. Alif. Kita ada 1 jurutera TS teknologis Rizwan yang dulunya jurutera di Sun Power. Kita ada banyak rata-ratanya mempunyai kelulusan yang tinggi, yang bersemangat untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat Melaka. Jadi saya harap pada 20 hari bulan ini rakyat Melaka buat satu keputusan yang bijak, beri peluang kepada Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan dan akhirnya kita dapat menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan dan kesejahteraan rakyat negeri Melaka. Terima kasih. Datuk Ira Muhammad Rafiq Naizam Muhyiddin, calon N23 Teluk Mas dan juga pengurusi Perikatan Nasional Melaka. Jadi itu saja Nazri Kaha untuk Melaka Memilih. Kita jumpa lagi.